Syahid. Yang dihormati staf pengurusan, jurulatih, para hadirin, wira dan wirawati yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya kita sama-sama dapat berkumpul di majlis yang berdahsyat ini. Terlebih dahulu, ingin saya mengumumkan bagi pihak Jabatan Latihan Jimat Negara dan pihak Komandan PRKN Padang Hijau, Major Jeneral 7. Untuk makluman tuan dan puan, acara ini diadakan serentak di 78 camp PRKN di seluruh negara pada hari ini. Hari terbuka camp PRKN ini adalah yang dianggoti selama 30 orang. Latih sini daripada 16 wira dan 16 wirawati yang diketuai Wira Ahmad Taufik bin Rizwan. Kawat senyap juga dapat melahirkan anggota terlibat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan. Kumpulan ini akan mempersembahkan pergerakan kawat statif, kawat domain. Lagu kau dah okey kan? Siapa jaga lagu? Sekarang dia susun. Nanti dalam sana kita terima sendiri. Dia keluar je sampai. Berapa satu kaki? Dalam kotak. Cikgu Man, tentang keputusan terkini untuk menembak tu. Saya dilatih.
Senyap oleh Wira dan Wirawati KMT LKN Padang Hijau Keluang. Acara persembahan pembukaan oleh Wira dan Wirawati KMT LKN Padang Hijau Keluang. Majlis mempersilakan persembahan tradisional negeri Johor Kuda Kepak. ದಸರಾ ಕೂಟ ಮುಂಗು ದಾಂಡಿಯಾಟಂ ಮಾಡ ದಸರಾ ಕೂಟ ಮುಂಗು ಗುಜರಾತ್ ಮರಿಗಳ ಕಾದಲಂ ಕಾದಲಿಯತ್ತೇ
Cheng Wai. adalah kesalahan dari pihak. Demikian Di video apa ni? Video. Wira dan Wirawati dipersilakan menuju ke Dewan Makan. Ini adalah surau di sebelah sini.
Pakai. Kasut tu pakai kasut. Tahu tak, Bos? Ibu boleh rasa lah tinggal menyempuk ke tidak. Okey. Pasal lembut. Dan setiap pagi anak-anak ibu akan kemas sendiri katil mereka. Okey. Setiap pagi. Inilah keadaannya. Bukan untuk hari ini saja ya sebenarnya. Setiap hari memang inilah keadaannya yang bersih. Memang dia akan buat macam ni setiap hari. Jadi inilah yang tengok inilah yang berlaku setiap hari di sini. India, Melayu, orang-orang bangsa hidup sama-sama dalam. Dia cari adanya. Jadi, keadaan tempat tinggal dan sarana ataupun fasilitas yang kita adakan di dalam camp. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di semua infrastruktur camp adalah berbeza-beza di antara camp. Yang samanya ialah program berakhir dan kita kerajaan menyewa kem ini daripada pihak pengusaha kem kita sewa dengan bayaran-bayaran yang telah ditetapkan. Jadi daripada hari pertama hingga hari terakhir pelatih balik, kem ini di bawah tanggungjawab saya dan kerajaan membayar sewa kepada pengusaha kem. Sekiranya tidak ada program, maka tanggungjawab kem adalah tertakluk kepada pengusaha kem. Tetapi contoh perempuan juga kena faham bahawa mereka berada di camp lebih kurang 3 bulan. Jadi tidak semua yang saya dapat capai. Tetapi kalau kita dapat capai sesuatu pada saya itu adalah baiklah. Jadi dengan itu saya adakah sendiri camp ada pelatih kaum Cina? Kedua, budak-budak yang pelatih yang sakit, saya fikir kalau ada sikit pun bawa datang ke doktor. Saya bagi obat maka saya pergi kena bagi perhatian segera. Sekarangnya sakit, tak tentu macam negeri mata saya, tiba-tiba juga mati. Okay? Ambil berat sikit juga kalau dia sakit, kita bawa kita tengok sikit. Okay? Terima kasih. Cina, Jabatan Lantang Khidmat Negara ataupun Majlis Lantang Khidmat Negara yang diketuai oleh Tan Sri di Lantai telah mengenal pasti perkara ini dah lama dah. Untuk camp ini, pada permulaan dulu kita ada seorang bernama Cikgu Cheong Wan Yin yang menjadi jurulatih pembinaan karakter. Tetapi disebabkan oleh kekurangan jurulatih Cina, mereka ini ditukar-tukarkan antara camp-camp. Kita cuma setakat ini kita hanya ada seorang cikgu berbahasa India, iaitu Cikgu Parang. Kali kita mengalami masalah yang memerlukan perkhidmatan konselor. Tapi untuk berjumpa dengan konselor yang berada di sekolah-sekolah. Untuk keprihatinan dan perhatian yang penuh, ini saya jelaskan di sini memang kita sentiasa mengambil berat tentang pelatih-pelatih. Kalau saya perlu bagi tahu, anak saya pun saya tak tanya apa khabar hari ini. Tapi pelatih hari-hari kita tanya, setiap kali selepas setiap aktiviti atau kelas kita akan tanya siapa ada masalah, siapa ada sakit. Sebab kita kadang-kadang dia orang ni malu. Tahun ini nama tanya. Lain, saya harap saya jawab ada yang lain lagi nak tanya? Lompat mati. Berpersidangan anak saya ada di tema ini. Jadi saya keterangan sebelum tandangan tu saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak pengurusan di sini kerana menjemput kami beberapa datang untuk melawat camp ini. Sebelum itu gambaran saya anak saya mula kerja gambaran saya bahawa kalau boleh anak saya boleh sampai 3 bulan pun saya nak. Saya rasa gitu pasal COVID dia. Satu lagi cadangan saya waktu permulaan mereka satu tempat yang sama. Yang kedua, kita akan asingkan juga mereka yang akan pergi ke Sabah Sarawak, kita akan asingkan kaunter dia. Dan mereka tidak perlu pergi ke airport, mereka akan pergi ke camp transit. Bermakna kalau anak saya pergi ke Sabah, bisa mengambil. Itu dia akan harapannya ialah dia akan berurusan ambil asing.
diajarkan kepada pelatih-pelatih PLKN yang ada di sini. Soalan saya yang kedua iaitu, adakah pengisian rohani khasnya kepada pelatih-pelatih yang beragama Islam daripada segi tanggungjawab terhadap agama dan juga kemudahan-kemudahan ataupun saranan-saranan kepada mereka yang beragama Islam untuk yang menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Terima kasih. Setiap pagi lepas sembahyang subuh kita akan berbalik ke 7 pagi kita akan berbalik, kita akan buat latihan untuk membolehkan diri menghadapi hari itu. Kemudian kita akan latihan fizikal yang lebih kepada ketahanan mental dan fizikal, lebih kepada disiplin dan meningkatkan keyakinan diri. Perongkaran sekolah menengah, saya meminta pihak PLKN kalau boleh sediakan CD tentang aktiviti-aktiviti PLKN. Apakah pelatih-pelatih yang buat dalam latihan ini supaya dapat kita sampaikan kepada sekolah. Seperti yang saya tahu, terutama kaum Cina di sekolah menengah, mereka amat takut kalau mereka terpilih masuk PLKN. Jadi kalau kita ada CD macam ini, kita boleh tunjuk pada mereka dan supaya lebih yakinkan mereka. Kalau masa hari terbuka ke hari PIBG pun kita boleh tunjukkan. Sekian, terima kasih. Kalau yang mengoperate video kamera, itu video kamera saya sendiri saya telah mengambil inisiatif supaya kita ambil gambar semua aktiviti untuk motif kerajaan mengadakan latihan negara kepada peserta. Yang kedua, adakah pihak latihan negara memantau selepas peserta habis sesi latihan selama 3 bulan? Dan yang ketiga, kenapa ada semasa peserta untuk mendaftar dikenakan membuka akaun dengan bank pencarian, sedangkan kita masih banyak bank-bank lain. Seperti saya, di Johor Bahru hanya 1 bank pencarian dengan mempunyai berapa ratus ribu bapa yang membuka. Apa salah kalau pusat latihan negara atau kerajaan membuka 2-3 bank untuk kemudahan dan tak menyebabkan ada masalah kepada warga dalam kami semua? Yang Tuan cakap baik. Jadi kita selalu dapati di tempat kumpulan pick-up banyak sesat kereta dari ibu bapa, bas-bas. Jadi saya cadangkan supaya mengurangkan kesesakan ini, kita benarkan pelatih-pelatih ini datang dalam 2 sesi. Artinya sesi pertama katakan bermula pada 9. Sesi kedua mungkin bermula pada tengah hari lah. Jadi yang mereka masing-masing tahu bila mereka akan datang bertahap. Dan bila satu bas yang ke tempat yang sama dah penuh, biar bas itu bertolak. Jadi bas ini kita tak payah kontrak banyak sebab bila dah penuh dia bertolak dan dia boleh buat 2 trip. Jadi tempat kumpulan pick-up ini, pick-up point ini tak payah dipenuhi dengan 20-30 buah bas. Jadi dan pelajar atau pelatih-pelatih ini boleh tiba ke camp lebih awal. Macam anak saya, kami bertolak pukul 7. Tapi bila anak saya datang sini, sampai sini, dia hampir pukul 6 petang. Jadi kalau kita buat arrangement macam ini, biar pelatih tahu di sesi pertama mereka berdaftar atau di kedua. Jadi tempat yang kurang lapang itu boleh muatkan kereta-kereta ibu bapa dan bas-bas. Dan saya harap cadangan ini dapat mengurangkan sesakan dan confusion. Dan kadang-kadang ibu bapa apa dari tempat jauh awal-awal sudah sampai dan tempat itu memang penuh sesat. Sekian, terima kasih. Untuk medical check up, sedangkan disebutkan di dalam orang permohonan pemilihan dulu, apabila anak saya ingin membuat
mereka cakap hospital yang ditetapkan, dia mengatakan yang pihak camp akan membuat mereka cakap. Jadi adakah mereka cakap tu dibuat di sini? Anak-anak kita, bila dan birawati, Syabas akan bercakap, marilah kita berikan tepukan dulu kepada anak-anak kita. Yang itu saya ada beberapa.在哪里测？我们在底下测，你可以在上面测啊你。Sedap. Boleh tambah. Makan. Jangan berebut. Ba chẳng mo cái. Mana seorang lagi ni? Kumpul kat atas. Jemput makan. Tak balik, tengah makan tak balik. Tak apa. Tak penat jaga pintu ni Jaga pintu yang sampai kombang. Pakcik dah makan Dah Blessing sikit Senyum. Ayo okey, yang duty. Okey. Ya, saya ambil Okey. Don't worry. Saya. Nanti masuk TV3. Betul korang nak bilang malam ni. Birthday to you. Wak sudah? Sudah makan. Tak apalah. Nampak tulang. Tak apa tulang pun. Pegang aja, Bah. Nanti masuk TV. Dia. Yang ni anak sulung ke bungsu ni? Okeylah dekat sini Makan Tak, saya ni Ika. Okey, dah okey dah? Dah. Tak mengajuk lagi Jangan cerita. Kan. Tahu jemput. Hai. Hello. Cakap hai sikit.
kiri, up. Tu. Kerjasama antara penangkal dalam berbentuk kali ini. Nak anda menarik orang Wira dengan dibantu oleh rakan. Terakhir bagi mengatasi penonton kosong kita. Yes, go! Bola tangan. Kembang. Pegang sekali atas tu. Pegang tangan dulu. Pegang tangan dulu.
dan mendarat di daratan. Begitu air dan sesungguhnya membuat terjungan. Komando kan inilah hati-hati yang betul 15 dasi. tidak maklum mah. Hang sama. Dia. Panggil. Kami tu. Tempat ketujuh jatuh kepada Wiracai. Siapa tonton? Tempat keenam jatuh kepada Tang Shunjo. Tonton. Tanya. Tempat kelima jatuh kepada Muhammad Faizul Faris. Tuan. Tanya. Tuan. Tempat ketiga jatuh kepada Aman. Tanya. Selamat petang tuan. Tanya. Terima kasih tuan. Dapat tuan. bagi kategori Wirawati. Tempat ke-9 jatuh kepada Wirawati. Tempat ke-7 jatuh kepada Nurul Ain. Tempat keempat jatuh kepada Wirawati Nur Alim binti Muhammad Plaza. Tempat ketiga jatuh kepada Chen Xin Ting dari Company Australian Tuna Markas Nur Manzula. Yang mendapat markas sebanyak 94 mata. Dua kali. Persiapan dan wakil empat. Cabutan seterusnya ialah nombor D05. Go, Johnny, go!
yang merupakan satu penempatan untuk makluman adik-adik semua adalah boleh dikira-kirakan sebagai penjara hardcore. Penjara yang mempunyai hukuman-hukuman yang begitu lama. Contohnya, seorang klien atau banduan berumur 58 tahun telah dikenakan hukuman selama 54 tahun. You just imagine sekarang umur dia 50 lebih. Dan bila saya tanya dia, paman bebas bila? Dia cakap dengan saya, tuan pergi lah sendiri kalau saya ni umur sekarang 50 lebih. Hukuman satu lagi kes yang agak baik juga, iaitu kes-kes untuk makluman di Keluang ni banyak kes-kes yang melibatkan jenayah seksual. Kes rogol, sumbang haram, hebat betul orang Johor ni. Orang kampung saya lah kan. So pelatih lah. Dan nampaklah nanti gambar-gambar kan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman ya, pengalaman yang baik. Jadi sesi petang ini saya minta dia sama semua. Sama ada dia berani tak berani lah. Cuma alhamdulillah sebab otan dan menjawab ada satu sebatan yang terpaksa dilakukan petang ini. Jadi saya ingat saya nak balur depan-depan kan. Balur depan-depan kan. Dan kesalahan yang paling senang nak dapat otan kan, senang dapat 5 otan. Hukuman-hukuman yang kena kan. Habis abang dia pergi komplain, cek-cek DNA memang dia punya benih, duduk sini 20 tahun. Saya tengok muka yang bangsa ni, saya boleh tahu kan. Selain daripada saya timbalan di sini, saya adalah sebagai seorang kaunselor dan menjalankan aktiviti kaunseling. Dan seorang lagi tombang pedepang kerana dia terlalu konsentrate. Dan untuk makluman, komandan awak sini pun saya bawa kan. Mana yang taiko-taiko sini semua kan, saya bawa. Banyak berat lah sebenarnya. So kes-kes sini kita bawa. Cuma pasal bukan seindah yang kita bayangkan. Jadi fikir-fikirkanlah. Pasal itu ditentukan oleh mahkamah. Bebas adalah dalam 20 ke. Dan bila dah masuk ramai, maknanya ramai juga yang akan dirotan. Biasanya kita akan kumpul minggu sekali, setiap hari Selasa kita kumpul, kita jalankan sekali. Tak gaji ke? Itu saja. Alhamdulillah dari pukul selepas proses rayuan saya menjadi 5 dan saya jatuhkan hukuman 18 tahun penjara yang 2 kali sebatan. Jadi kalau rayuan saya tak terima, proses rayuan ni saya tunggu selama 4 tahun. Jadi dalam masa 4 tahun lah saya nanti rayuan saya diterima atau tidak. Dan selama tu lah pada saya diterima. Doa. Jadi saya mengakukan mereka. Jadi saya tak nak ada semua jadi sisi saya. Jadi pada yang akan dapat perusahaan SKN, jadi pada yang akan berjaya dengan baik ini, saya katakan yang kepada yang tak berjaya itu jangan putus asa. Cuba lagi. Dan anda semua dalam jaringan Tuan Mula pun di kesempatan untuk anda semua memberikan soalan jika ada soalan. Saya terlibat permulaannya lepas habis persekolahan. Lepas habis persekolahan dan terima saya satu.
kan orang gitu. Satu. pencegahan ke atas penjenayah tersebut agar dia sedih untuk mengurangi sebagai pencegahan ke atas orang-orang agar dia untuk melakukan hukuman untuk yang itu untuk mengubah personaliti tersebut. Sebab perbuatan tadi perbuatan. Tempoh tersebut juga memerlukan masa yang untuk mampu itu jaminan perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Tapi sebenarnya itu macam sampai batu lah. Atau kawasan ini kita tak berada. Semua tempat full. Macam yang kita tengok kat video ni, masa bersama kawasan sekarang, setelah kawasan kerja, dia tanya okey ke tak okey ke, mana yang dia doktor berdasarkan untuk yang untuk jawatan, benar-benar. Habis, kita pakai lama tadi lah, saya guna. Untuk lama otak ni ada dua saya sebenarnya. Satu yang kecil sikit, yang kecil sikit tu untuk satu. Dua.